Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazifah binti Nazri, merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak tahun akhir. Saya merupakan pelajar daripada Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial dan berpraktikum di Khalifah Makmur Mergera. Saya merupakan pelajar di bawah seliaan Dr. Haji Abu Bakar bin Muhammad Sheikh. Objektif bagi pembelajaran kali ini adalah mengenal pasti jenis-jenis kenderaan air dan mengenal pasti fungsi bagi jenis-jenis kenderaan air tersebut. Pembelajaran kali Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik semua. Adik-adik semua yang ada kat rumah tu sihat ke? Cikgu harap adik-adik semua sihat-sihat belaka. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, mari cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu adalah Cikgu Ifah. Macam yang adik-adik semua tahu, pada ketika ini negara kita telah dilanda wabak coronavirus. Coronavirus ni sangat bahaya. Sudah beribu-ribu manusia yang telah meninggal disebabkan virus ni tahu. Takutnya. Oleh itu, cikgu nasihatkan adik semua supaya jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Dan jika terpaksa keluar atas urusan yang sangat penting, adik-adik semua harus pakai pelitup muka tahu. Dan jangan lupa guna hand sanitizer supaya tidak mudah berjangkit. Walaupun begitu, dengan keadaan banyak sekolah terpaksa ditutup ketika ini, bukan bermakna adik-adik semua tak boleh belajar tahu. Oleh itu, dengan kehadiran cikgu di sini, cikgu ingin mengajak adik-adik semua untuk belajar bersama-sama cikgu. Ingat tahu, ilmu itu kunci kejayaan kita. Adik-adik semua ingin berjaya kan? Jom kita mulakan. Ingat tahu, best tak lagu sebentar tadi? Adik-adik semua dah bersemangat ke nak belajar? Semua dah sedia ke tu? Adik-adik rasa kita nak belajar pasal apa ya? Pasal sungai ke? Bukan. Kita nak belajar pasal pengangkutan air. Adik-adik semua tahu tak apa tu pengangkutan air? Kalau adik-adik semua nak tahu, pengangkutan air ni adalah kenderaan yang bergerak di dalam air. Dan kenderaan yang bergerak di dalam air ni tidak mempunyai tayar seperti kenderaan darat. Serta kebanyakannya banyak bergerak bergantung kepada enjin atau tenaga manusia untuk berlayar. Jom kita lihat sama-sama. Pengangkutan air yang pertama ialah feri.
F-E-R-R-I-D, ferry. Kalau adik-adik nak tahu, ferry ni bukan sahaja boleh bawa orang tau. Malah ferry juga boleh bawa pengangkutan darat dalam waktu yang sama. Contohnya seperti kereta, lori dan motosikal. Ferry ni adalah membolehkan seseorang individu untuk pergi dari suatu tempat ke tempat pulau yang lain. Pengangkutan air yang kedua ialah bot pisang. BOT, bot, P-I-P-S-A-N-G, sang. Bot pisang. Pengangkutan air ini ialah antara pengangkutan yang tidak menggunakan enjin. Namun ia bergantung kepada pengangkutan lain untuk bergerak. Akan tetapi pengangkutan ini bukanlah pengangkutan yang bertujuan untuk menghantar individu dari satu tempat kepada tempat yang lain. Adik-adik semua nampak bukan? Pengangkutan ini ada banyak tingkap. Kalau adik-adik semua nak tahu, inilah pengangkutan yang bawa banyak penumpang. Dan pengangkutan ini sangat besar dan mewah. Ini kerana pengangkutan ini adalah pengangkutan yang sesuai untuk pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Sehingga perlu berhari-hari di atas laut untuk sampai. Pengangkutan ini adalah kapal. K-A-K-P-A-L, PAL. Kapal. Pengangkutan yang seterusnya ialah jet ski. J-E-T-Z-S-K-I-Ski, jet ski. Pengangkutan ini adalah pengangkutan yang paling kecil sekali dalam kategori pengangkutan air. Ini kerana pengangkutan ini hanyalah direka sebagai satu tujuan untuk berhibur dan mendapatkan keseronokan. Kebiasaannya pengangkutan ini terdapat di pesisiran pantai yang mempunyai ramai pelancong dan pengangkutan ini hanya boleh dinaiki 2 orang sahaja. Manakala bagi pengangkutan ini adalah kapal kargo. K-A-K-P-A-L, PAL, kapal. K-R-G-O-G-O, kargo, kapal kargo. Kapal kargo ini adalah salah satu jenis pengangkutan air yang tidak sesuai untuk membawa penumpang. Cuba adik-adik semua lihat. Kapal ini penuh dengan kotak-kotak besar bukan di atasnya? Kalau adik-adik semua nak tahu, itulah kontainer yang diisi dengan barang-barang sama ada dari luar negara maupun dalam negara. Pengangkutan yang seterusnya ialah, adik-adik semua tahu tak pengangkutan apa ni? Bentuknya seperti ikan bukan? Kalau adik-adik semua nak tahu, inilah kapal selam. K-A-K-P-A-L, PAL, kapal. S-I-S-L-A-M, lam, selam, kapal selam. Kapal ini selalunya terletak di dasar laut, tahu tak adik-adik? Itulah sebabnya kapal ini berbentuk seperti ikan supaya hidupan laut seperti ikan dan haiwan-haiwan yang lain tidak rasa terancam apabila kapal selam ini wujud di dasar laut. Seterusnya, bagi nama pengangkutan ini ialah kapal layar. K-A-K-P-A-L, PAL, kapal. L-A-Y-A-R, layar, kapal layar. Kalau adik-adik nak tahu, kapal layar ni tak mempunyai enjin seperti kapal-kapal yang lain. Adik-adik nampak tak kain rantai tegak berdiri tu? Kain itulah yang menentukan arah tuju kapal layar ni. Ini kerana kain tersebut akan dipusingkan mengikut arah angin dan arah tujuan si pelayar. Menarik bukan dapat dihanyutkan ombak? Pengangkutan air ini pula antara contoh pengangkutan yang tidak sesuai untuk bawa penumpang di atasnya. Ini kerana kapal ini hanya membawa minyak. Namanya pun membawa minyak kan? Sudah pastilah ianya dipanggil kapal tangki. K-A-K-P-A-L, PAL, kapal. T-A-N-G, K-I-K, tangki, kapal tangki. Hanya pekerja-pekerja yang membawa minyak atau yang mengendalikan kapal tersebut sahaja yang terdapat di atas kapal ini. Pengangkutan ini pula adalah pengangkutan air yang paling banyak di tengah-tengah lautan maupun di pesisiran pantai. Ini kerana pengangkutan air ini adalah kebiasaannya bertujuan digunakan untuk mencari ikan dan para nelayan akan menaiki kapal seperti ini untuk menjala ikan di lautan. Sebab itulah kapal ni banyak di lautan kerana ramai nelayan di negara kita yang mencari rezeki di lautan seperti ini. Pengangkutan ini pula ialah motorbot. M-O-T-O-B-O-T, bot. Motorbot pengangkutan air ini adalah pengangkutan air yang boleh membawa ramai orang dan laju seperti jet ski. Namun perlu diingatkan pengangkutan air ini walaupun boleh memuatkan ramai orang, tidak bermakna ianya tiada limit had. Ini disebabkan motorbot ini apabila dibawa seakan meloncat-loncat. Jadi apabila had muatan terlebih, bot ini mudah untuk terbalik.
Untuk pengetahuan adik-adik semua, ini adalah pengangkutan air yang paling awal antara semua pengangkutan air yang ada. Pengangkutan ini adalah rakit, R-A-K-I-T, rakit. Pembuatan rakit ini adalah sangat mesra alam dan tradisional, iaitu di mana pembuatan ini menggunakan batang buluh yang disusun dan diikat menggunakan akar kayu yang sesuai. Seterusnya, penumpang yang ingin menaiki rakit duduk di atas rakit tersebut dan digerakkan seperti menaiki perahu. Seterusnya, kapal ini adalah kapal kerentan. Kapal ini rupanya seperti kapal tangki, akan tetapi kegunaannya adalah seperti kargo, iaitu kapal yang membawa biji timah, kayu balak dan sebagainya. Akan tetapi kapal ini tidak terdapat kontainer yang banyak di atasnya seperti kapal kargo. Selain dipanggil kapal kerentan, nama lainnya adalah kapal tram. Kapal ini juga boleh disewa dan tidak berlayar mengikut jadual. Kalau adik-adik semua nak tahu, inilah kapal tempur. Kapal tempur ni tak bawa pelancong menghubung barang-barang tau. Ini kerana kapal ini adalah tujuan untuk memantau keselamatan di atas laut supaya sentiasa berjaga-jaga tidak terdapat pengganas atau pendatang asing secara haram untuk masuk ke negara kita. Biasanya kapal ini dikendalikan oleh tentera laut yang bertugas mengawasi lautan negara. Seterusnya, ini adalah kapal maritim. Kapal ini juga sama fungsinya seperti kapal tempur, iaitu turut sama membantu berjuang jika berlakunya peperangan di lautan yang dicetuskan oleh pengganas-pengganas luar yang tidak diundang. Pengawasan di laut juga sama seperti di darat dan memerlukan kerjasama ramai pihak untuk mengawasinya. Pengangkutan air yang seterusnya ialah macam yang adik-adik semua nampak, ini adalah bot polis. Bot polis ni sama laju seperti motorbot. Bot ini kebiasaannya adalah digunakan untuk memantau kapal-kapal di laut yang dikendalikan oleh polis untuk mencari pendatang-pendatang asing. Ini kerana ramai masyarakat di Malaysia yang selalu seluduk warga asing untuk kepentingan sendiri. Dengan tahap kelajuannya yang pantas, mampu untuk mengejar kapal yang melakukan kesalahan di atas laut. Pengangkutan yang terakhir pula ialah bot bomber. Bot bomber ni adalah untuk kegunaan ahli-ahli bomber di atas air sama ada di lautan atau di sungai. Kegunaan bot bomber ni adalah untuk membantu ahli bomber menyelamatkan masyarakat yang terperangkap di atas air seperti terperangkap di dalam banjir, berkaram, orang yang hilang di laut dan sebagainya. Unik bukan pekerjaan bomber ni? Bukan sahaja diperlukan di darat tetapi malah di lautan. Adik-adik semua sudah kenal bukan jenis-jenis pengangkutan air yang telah kita pelajari hari ini? Cikgu harap selepas ini adik-adik semua ingat dan tahu apabila sebut saja menaiki kenderaan air. Terima kasih semua. Selamat berjumpa lagi.